Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ahli Parlimen kaki ponteng patut dihalang bertanding PRU. Kehadiran Parlimen disaran perlu ada markah lulus. Ahli Parlimen yang gagal mencatat tahap ke minimum kehadiran ke Dewan Rakyat dicadangkan supaya tidak lagi dibenarkan bertanding dalam pilihan raya berikutnya. Apa pendapat Anda? Saya sebagai admin kepada channel ini, saya setuju kepada cadangan ini. Saya setuju dengan cadangan ini 102.000%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada tahap minimum kehadiran ini menjadi prasyarat untuk mereka datang, mereka bertanding dalam PRU, harus juga diberikan syarat lain, yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan perlu dibuat kepada semua calon yang mau bertanding PRU. Sesiapa yang ada masalah penyakit kronik, siapa yang ada masalah berat badan, siapa yang ada masalah kesehatan yang tidak boleh eh, apa ya menyebabkan mereka terhalang daripada menghadiri Dewan Rakyat, perlulah tidak atau dihalang. Mereka perlu dihalang daripada bertanding. Buat apa mereka jadi ahli parlimen di kawasan kita kalau kemampuan mereka untuk bergerak pun sudah tidak dapat lagi. Baring-baring saja, tidur-tidur saja, rehat-rehat saja di rumah. Macam mana jadi ahli parlimen kalau macam itu kan? Lebih teruk lagi, ahli parlimen yang sakit menyebabkan ramai orang jadi sakit. Jadi, aku cadangkan juga perkara itu. Pemeriksaan kesehatan penuh kepada calon-calon PR, pilihan raya PRU. Syarat pertama sudah kita sebut tadi, tahap minimum kehadiran ke Dewan Rakyat. Kalau mereka gagal memenuhi tahap minimum ini, jangan bagi bertanding lagi. Penganalisis politik Dr. Muhammad Yusri berkata, sudah tiba masanya satu piawaian lebih tegas diperkenalkan dengan menetapkan peratusan tertentu sebagai markah lulus kehadiran ahli parlimen bagi setiap penggal. Pensyarah pengajian polisi Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu itu berkata seseorang wakil rakyat yang gagal mencapai tahap minimum wajar dianggap gagal melaksanakan fungsi asasnya sebagai anggota legislatif. Perkara lain yang perlu ditegaskan adalah kehadiran ahli parlimen ke sidang dewan. Perlu ditetapkan peratusan yang dikira sebagai markah lulus kehadiran bagi setiap penggal parlimen. Untuk rekod, dua wakil rakyat yang mencatat jumlah ketidakhadiran parlimen tertinggi pada tahun lalu ialah Datuk Seri Hisamuddin Hussein dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, masing-masing ahli parlimen Sembrong dan Marang. Hisamuddin tidak hadir parlimen sebanyak 69 hari dengan kadar kehadiran 11,5% saja. Manakala Hadi Awang tidak hadir 65 hari dengan hanya 16,7% sahaja hadir. Mengulas lanjut, Dr. Yusri mencadangkan supaya satu peruntukan undang-undang diperkenalkan bagi menghalang ahli parlimen yang gagal mencapai tahap kehadiran ditetapkan daripada menawarkan diri sekali lagi dalam pilihan raya seterusnya. Ini kerana tugas utama seorang ahli parlimen bukan sekadar memenangi pilihan raya atau membawa gelaran wakil rakyat. Sebaliknya, hadir ke Dewan Rakyat berbahas serta menjalankan tanggungjawab menggubal undang-undang negara. Sebagai anggota legislatif, tugas utama ahli parlimen adalah membuat undang-undang. Mereka perlu hadir ke Dewan Rakyat dan berbahas untuk membuat undang-undang. Jika seseorang ahli parlimen gagal hadir sehingga tidak mencapai markah minimum yang ditetapkan, keadaan itu boleh dianggap sebagai bukti bahawa wakil rakyat terbabit tidak kompeten menjalankan fungsi utama yang diamanahkan kepadanya. Lebih tidak wajar sekiranya ahli politik yang mempunyai rekod kehadiran buruk terus diberikan peluang bertanding, menang pilihan raya dan menikmati segala kemudahan serta imbuhan sebagai ahli parlimen. Jika mereka tidak hadir sidang dewan, tidak mencapai markah lulus, maksudnya mereka gagal menjalankan fungsi utama sebagai anggota legislatif tidak kompeten.
Jika politikus begini dibiarkan terus bertanding pilihan raya dan menang, sekaligus menikmati gaji besar, ini satu pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sekian dulu, jangan lupa share video ini, kongsikan kepada rekan-rekan Anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesehatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku nak kongsi dengan kamu semua. Ini adalah kumpulan yang benci sangat dengan RCI tabung haji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di lapangan politik, di lapangan netizen, di lapangan kehidupan harian, khususnya tertumpu kepada Melayu Islam, mereka ada dua kategori golongan yang benci dengan RCI tabung haji tersebut. Bagaimana Anda yang menonton video ini? Adakah Anda juga sebahagian daripada mereka yang benci dengan RCI tabung haji? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapakah orang yang benci sangat dengan RCI tabung haji itu? Golongan yang paling benci sangat dengan RCI tabung haji ini ialah golongan yang terkait, golongan yang dikatakan, disebut, dikenali sebagai penjenayah kolar putih. Penjenayah kolar putih ini ialah penjenayah yang profesional. Dia punya kerja bukan bunuh orang, dia punya kerja bukan curi tin Milo di supermarket. Dia punya kerja bukan minum arak, bukan berjudi. Tapi kerja dia profesional, punya cara jenayah. Dalam diam, dia menggunakan kelebihan profesionalismenya seperti kerja. Beliau membuat jenayah secara diam-diam. Amanah yang diberikan digunakan untuk buat jenayah. Sepatutnya dia jaga duit tabung haji. Tapi yang dia buat, dia mungkin tidak curi. Tetapi pekerjaannya menyalahgunakan kuasa untuk pelaburan di sana-sini yang tidak memberikan keuntungan. Golongan pertama ini adalah golongan profesional yang mana mereka takut dan benci kerana perbuatan mereka sudah terkantoi. Inilah golongan pertama. Inilah golongan pertama. Ini kumpulan pertama yang benci dengan RCI tabung haji ini. Daripada golongan pertama ini terpecah lagi kepada golongan yang pertama kecil. Pertama yang daripada golongan profesional ini ialah orang-orang politik. Siapakah orang politik ini? Dalam RCI tabung haji sudah dinyatakan, sudah ditulis bahawa ada sebahagian daripada kepimpinan di tabung haji itu datang daripada orang politik. Dari parti mana? Aku tak nak cakaplah. Kamu carilah sendiri. Parti politik itu pula sudah dilabel sebagai parti yang terlibat banyak kes-kes penyelewengan.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang politiklah yang paling benci sekali dengan RCI tabung haji itu. Yang benci pertamanya sebab mereka terkantoi perbuatan mereka menyalahgunakan kuasa, tidak mempertahankan tabung haji tersebut. Tetapi satu pihak lagi, orang politik yang kedua ialah orang politik yang marah kerana tabung haji tidak dijaga dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya isu ini semakin hari semakin panas, bahkan macam tiada kesudahannya. Lihat sajalah pembangkang bukannya pergi membahas supaya dapat jalan penyelesaian, supaya dapat jalan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka pula keluar daripada dewan, menunggang isu ini. Yang aku heran, ramai juga walaun yang menyokong tindakan mereka keluar dewan. Mereka pula menganggap mereka keluar dewan kerana tiada Anwar. Okey, tak apalah. Kalau ada Anwar nanti, mohon jangan keluar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu golongan pertama yang benci dengan RCI tabung haji. Golongan yang kedua yang benci dengan RCI tabung haji ini ialah semua umat Islam, Melayu Islam di Malaysia. Mereka bukan benci dengan keluarnya tabung haji itu, tapi mereka benci dengan apa yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat di dalam menyebabkan huru-haranya tabung haji ini. Timbul perasaan benci marah daripada kalangan pendeposit. Kerana bayangkanlah dalam mesej yang aku terima dalam ruangan komen di YouTube dan di TikTok. Mereka kata pendeposit tabung haji itu bukan orang kaya, bukan orang yang berada. Kebanyakan pendeposit di tabung haji ialah B40, yang mana setiap hari mereka membanting tulang, bekerja bersungguh-sungguh untuk menyimpan duit dengan harapan duit yang mereka simpan di lembaga tabung haji atau di tabung haji itu akan menjadi simpanan buat mereka untuk dapat pergi naik haji, menunaikan haji. Tapi apakah daya sekarang ini yang terpaksa mereka tanggung ialah kerosakan yang dibuat oleh orang-orang tertentu di dalam tabung haji. Ada juga satu hantaran lagi daripada walaun. Dia kata dulu naik haji, pergi haji, baru berapa ribu, tak sampai 10,000. Sekarang dah lebih 10,000 katanya. Perkara itu betul-betul aku rasa tak relevan langsung. Hari itu, hari dulu, baru berapa harga minyak. Selain daripada itu, pada waktu itu baru berapa harga tiket. Sekarang ini harga tiket dah berapa. Perubahan harga. Tapi tak apalah, itu masalah lain. Yang masalahnya sekarang ini, bayangkan. Kalau tabung haji dijaga dengan baik, bukan saja harganya murah, tetapi silap-silap hari bulan, semua yang bakal haji akan dapat menikmati naik haji, pergi haji secara percuma. Kalau duitnya terkumpul, kalau duit tabung haji dijaga dengan baik. Tapi bahkan daya, tabung haji mengalami kerugian sehingga 13 bilion. Dan keadaan keuangannya cukup huru-hara. Nak bagi turun harga, lagilah susah. Nak bagi percuma, lagilah susah. Kalaulah tabung haji dijaga dengan baik, aku fikir-fikir hari ini, orang-orang, kawan-kawan, saudara-saudara yang naik haji atau menunaikan haji, bukan saja membayar dengan jumlah yang murah, tetapi boleh mendapat menikmati harga yang percuma pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom
PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.